Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan masuk tajuk pasir. Okey, dalam tajuk ni juga kita akan bincang tentang simen dan juga kapur. Baik kita tengok apa kegunaan pasir di dalam kerja pembinaan. Baik, yang pertama, okey, pasir. Okey, pasir boleh diperolehi daripada lombong dan sungai. Okey, dalam pembinaan biasanya pasir kita akan dapatkan daripada lombong dan sungai lah. Okey. So bila kita ambil pasir daripada lombong atau sungai, kita kena elakkan pasir daripada mengandungi terlampau banyak tanah liat ataupun logam dan lumpur lah. Okey, kerana dia akan mengurangkan kekuatan mortar, okay, sama ada kita buat mortar simen ataupun mortar kapur, dan juga dia akan mengurangkan kekuatan konkrit lah, itu kalau kita buat konkrit. Okay. Dan pasir yang bersalut ataupun kotor tadi akan melemahkan ikatan di antara simen dan permukaan. So bila kita buat ikatan bata, okay, so pasir yang kotor tadi akan melemahkan ikatan antara simen dan permukaan bata lah. Baik, pasir juga hendaklah dielakkan daripada mengandungi kotoran organik, okey, macam tumbuh-tumbuhan, okey, sebab dia akan beri kesan buruk kepada simen sewaktu kita bancur dengan simen. Okey, dan juga berlaku kesan buruk sewaktu proses pengeringan lah. Okay. Kemudian kotoran organik juga akan menyebabkan kotoran pertukaran warna pada mortar dan konkrit. So kalau kita punya pasir banyak kotoran, jadi dia akan mengubah warna dan juga mortar dan juga konkrit. Baik. Okey, pasir. Okay. Pasir yang kita dapati daripada laut, dia tidak elok digunakan kerana dia mempunyai banyak garam. So garam di dalam pasir laut akan menyebabkan keputihan lah, ataupun dipanggil white scum, ataupun pasir laut yang ada garam, okay, akan menyebabkan kalau kita bancur dia di dalam konkrit dan kita gunakan konkrit besi bertulang, okay, kandungan garam dalam pasir laut tadi, okay, akan menyebabkan besi tertulang tersebut karat. So besi pasir laut tak boleh digunalah dalam kerja-kerja pembinaan. Okay, kalau nak guna, ada cara ataupun kaedah yang kita akan tengok kemudian. Baik. Okey, pasir. Biasanya pasir kita akan dapat dalam 3 tempat lah, ataupun 3 keadaan ataupun 3 jenis, iaitu kita ada pasir lombong, kita ada pasir sungai dan juga pasir laut. Baik. Okey, pasir lombong. Pasir lombong lah biasa kita gunakan secara meluas dan boleh didapati dalam berbagai warna. Biasanya kita jumpa ada yang warna merah tua, ada warna merah, warna kuning kelabu dan keputihan. Kemudian pasir lombong dia ada 2 jenis. Okey. Yang pertama kita panggil dia pasir bersih lah. Pasir bersih ini sesuai untuk mortar, dikenali sebagai salt, ataupun dia punya bentuk dia macam habuk papan, okey, macam lebih kurang macam habuk papan, dan dia sesuai kerana pasir dia tajam dan mempunyai pegangan untuk mendapatkan kuatan. Okay. So pasir ni adalah pasir yang paling baik digunakan untuk pembinaan. Okay, seterusnya satu lagi adalah pasir yang mengandungi tanah liat. Okay, untuk pasir lombong dia ada 2 jenis lah, macam tadi pasir bersih dan satu lagi mempunyai mengandungi tanah liat. Okay, pasir ni berbentuk bulat sikit. Okay, oleh itu kekuatannya rendah dan pasir ni surang sesuai digunakan kerana tanah liat terkandung dalamnya menjadikan mortar liat dan pekat sukar digunakan kerana ia melekat pada sudut bata. So kalau kita gunakan mortar pasir lombong yang ada tanah liat, dia kerja dia agak susah sikit kerana tanah liat tu akan melekat pada sudip atau pada sudip. Okey. Seterusnya pasir sungai. Okey, selain daripada pasir lombong, okey, terdapat juga pasir sungai. Okey, pasir sungai dia tak digunakan sebagai mortar, okey, untuk menerap bata. Okey, kalau untuk menerap bata kita tak gunakan pasir sungai. Kerana apa? Nanti kita tengok Tapi kalau untuk buat konkrit, okey, konkrit tu maksudnya campuran simen, campuran pasir dan juga campuran batu. Okey. So kita boleh guna pasir sungai. Okay, sebab pasir kenapa? Sebab pasir sungai ada sedikit garam. Kemudian butir-butir pasir sungai tu dia bulat, seakan-akan bulat sebab dia ada hakisan air. Okay. Kalau beza dengan pasir lombong yang bersih tadi, okay, pasir lombong tu dia macam habuk papan, tapi yang ni dia seakan-akan bulat sikit. Okay. Walau bagaimanapun pasir sungai sesuai untuk digunakan untuk kerja-kerja untuk melepa lah, untuk plaster. Okay. Tapi kalau untuk ikat bata dia tak sesuai.
Okay. Kemudian pasir laut. Okey, pasir laut didapati dari pantai atau dasar laut yang dipanggil shingles. Okey, biasanya dikorek menggunakan jentera mengorek lah. Okey, pasir ini tidak elok digunakan kecuali kalau tak terdapat pasir-pasir lain. Okey. Kalau satu tempat yang susah nak dapatkan pasir laut, pasir biasa, pasir sungai, so kalau tak ada kena guna pasir laut. So kalau nak guna pasir laut, pasir tu hendaklah dibersihkan dengan secukupnya pada air yang mengalir untuk menghilangkan sanggaram yang ada. So macam mana nak bersihkan pasir laut? Okey, pasir dimasukkan dalam guni dan diikat, kemudian bawa ke sungai atau tempat-tempat mana yang terdapat air mengalir, kemudian letakkan dalam air bertentangan dengan arus air, dan lepas minggu keluarkan dan boleh pasir tu bolehlah digunakan. So banyak kenah lah tak guna pasir laut. Okay. So itu sebabnya dalam pembinaan kita tak gunakan pasir laut. Okey, seterusnya simen. Okey, tadi dah ada pasir, kemudian kita akan gunakan simen untuk kita buat mortar lah. Buat mortar ataupun kita nak buat bancuan konkrit. Okey. So simen. Baik, simen dihasilkan dengan membakar campuran batu kapur dan tanah liat. Ingat simen dihasilkan dengan batu kapur dan juga tanah liat. Okey, itu sebab simen ni kilangnya ada di negeri Perak. Okey, itu disebab di sana ada banyak gunung batu kapur. Okey. Kalau di Selangor ni tak berapa banyak lah. Okay. Okey, sifat simen. Sifat simen adalah mempunyai lekatan dan lekitan. Okey, sebab sifat simen ada lekatan dan lekitan, so dia boleh bertindak sebagai bahan pengikat lah. Okey, bahan pengikat yang baik untuk ikat batu bata. Okey, untuk ikat batu bau. Okey, untuk ikat batu bau supaya bentuk satu jasad yang padu dan kuat. So, itu sebabnya simen tadi digunakan sebagai bancuan konkrit. Okey. Simen boleh dibagikan kepada beberapa jenis berdasarkan pada sifat dan kandungan bahan-bahan kimianya. Okey, tengok betul-betul sifat simen. Okey, pertama, simen Portland biasa. Kenapa kita panggil dia simen Portland? Sebabnya nama Portland diberikan kepada simen jenis ini kerana namanya sama dengan jenis batu yang terdapat di Portland. Okey, dulu-dulu kita import batu daripada batu kapur daripada Portland. So kita buat simen dan namakan simen Portland lah. Okey. Baik, yang pertama adalah simen Portland biasa. Okey, simen Portland biasa ni kita gunakan dengan meluas dalam kerja-kerja konkrit ataupun kerja-kerja melepa ataupun kerja-kerja bata. So kita gunakan simen Portland biasa. Okey, yang biasa kita gunakan di rumah ke, kita beli di kedai ke apa ke, ataupun kita gunakan di bengkel, itu dinamakan simen Portland biasa. Selain daripada simen Portland biasa ataupun simen biasa lagi dipanggil, terdapat beberapa jenis lagi simen Okey. Yang pertama, simen cepat mengeras. Dalam pembinaan ada dua istilah yang kita biasa guna, iaitu mengeras dan membeku. Okey, simen pertama dia akan membeku dulu, kemudian baru dia mengeras. Okey, sekarang kita tengok simen cepat mengeras. Okey, simen cepat mengeras ni dia sama dengan simen Portland biasa, kecuali zarahnya lebih halus dan dia digunakan pada tempat-tempat di mana kuatan yang cepat diperlukan. Contohnya, kalau kita nak buat rumah 2 tingkat, okey. Kalau kita guna simen biasa, kalau kita guna simen biasa, simen tu akan keras dalam masa 28 hari. Maksudnya bila kita buat bangunan, kita gunakan konkrit yang kita gunakan simen Portland biasa, macam tiang ke apa ke, kita akan buka selepas 28 hari. Sebab tempoh pengerasannya ada dalam 28 hari. Tapi kalau kita nak buat kerja cepat, maksudnya dalam 5 hari kita dah nak tanggalkan acuan. So kita boleh guna simen cepat mengeras. Sebab simen cepat mengeras ni dia 4 hari dia dah keras. Umur simen cepat mengeras 4 hari dia sama dengan umur simen Portland biasa ataupun kekuatan simen Portland biasa yang berukuran ataupun yang berumur 28 hari. So simen cepat mengeras kita gunakan kalau kita nak cepatkan kerja pembinaan lah. Masa membeku sama. Maksudnya bila kita bancuh simen tu, kata biarkan dia membeku. So simen cepat mengeras dengan simen Portland biasa, so masa membeku dia sama. So macam saya cakap tadi lah, kelebihan dia adalah bila kita gunakan simen cepat mengeras, acuan konkrit boleh ditanggalkan lebih awal dan anggota struktur itu boleh dibebankan dengan lebih awal untuk pembinaan selanjutnya. So kalau kita buat lantai tingkat atas, kalau kita gunakan simen cepat mengeras, kita dah boleh
Okey, lepas pada 4 hari kita dah boleh buat kerja atas dia. Okey, kita boleh buat apa-apa kerja lah di atas dia. Mungkin kita nak tambah kita nak tambah dinding ke, kita dah boleh buat sebab dia dah mengeras. Okey, seterusnya semen cepat membeku. Okey, semen cepat membeku ni, okey, bila kita bancuh dia, okey, bila kita bancuh dia semen ni, semen cepat beku ni, dalam masa 5 minit, okey, dalam masa 5 minit, semen tu dah mula membeku. Okey. Kemudian dia boleh mengeras dalam tempoh 30 minit. Maksudnya bila kita bancuh dia, dalam masa 5 minit tu dia dah mula beku. Kemudian dalam masa setengah jam ataupun 30 minit dia dah mula mengeras. Okey. So, jangka masa yang singkat untuk membancuh, menempat dan memampatkan konkrit atau mortar memerlukan pengendalian cakap dan cepat di tempat bina. So bila kita bancuh, kita kena cepatlah buat. Okey, kita nak masukkan dia dalam acuan ke, kita kena nak guna dia untuk ikat bata ke, kena cepatlah sebab dalam masa 5 minit dia dah beku. Okey. Walaupun semen tu cepat membeku, okey, tengok kalau semen tu cepat beku tapi kadar pengerasannya adalah sama dengan semen Portland biasa. So dalam masa 30 minit tadi dia mengeras, tapi pengerasan yang betul-betul keras adalah sama dengan semen Portland biasa, iaitu semen ni mengeras selepas 25 hari. So lepas 25 hari baru kita boleh buat kerja berikutnya sebab dia dah dia perlukan masa 25 hari untuk mengeras. Okey. So, konkrit perlu dibasahkan dengan air sebaik saja dia beku. So, maksudnya bila kita gunakan semen cepat beku ni, bila dia beku je, so dia dah kita kena basahkan dengan air lah. So, maksudnya kita kena siram air dekat dia. Kalau tidak nanti dia akan jadi crack. Okay. So, tengok semen cepat membeku adalah beza dengan semen cepat keras. Okay. Semen cepat beku ini tidak pula mengeras dengan cepat. Itu macam tadi lah. So dia membeku dalam masa 5 minit tapi dia mengeras ataupun dia nak cukup matang dia punya tempoh pengerasan dia adalah dalam masa 25 hari. Alright. Seterusnya, semen haba rendah. Okay, semen haba rendah ni dia ada sifat yang tersendiri iaitu kenaikan suhunya semasa membeku adalah lebih rendah berbanding dengan semen Portland biasa. Okey. Semen haba rendah ni bila dia nak mengeras, okey, dia akan kenaikan suhunya adalah lebih rendah. Okay, kalau kita guna semen biasa, dia cepat membeku. Okay. Okay, sebab suhunya tinggi. Okay. So, semen haba rendah ni digunakan untuk bina jasad ataupun struktur konkrit yang besar seperti empangan, tembok penahan, tembok landasan, bagi jambatan dan sebagainya. Ataupun kita tengok orang buat tiang LRT. Okay. Bila dia buat tiang LRT, dia akan gunakan semen haba rendah. Dia tak boleh guna semen biasa. Sebab dia punya struktur konkrit tu ataupun tiang konkrit tu besar. Okay, kalau kita guna semen biasa, ada kemungkinan nanti bahagian luar tiang tu akan kering, tapi bahagian dalam tu dia masih basah. So bila pengeringan dia tak sama, pengerasan dia tak sama, akan berlaku keretakan, akan berlaku crack. So kalau untuk buat struktur konkrit yang besar macam pangan ke macam tiang LRT tu, dia akan gunakan semen haba rendah supaya kadar dia punya pengerasan tu lebih lambat. Okay, kemudian dia boleh keras dengan sekata lah. Okay. Tapi kekuatan dia sama dengan semen Portland biasa. Okay, itu semen haba rendah. So ada beberapa jenis tadi ya. Baik. Setelah itu kita terus pada semen lebih alumina. Okay. Semen ni dia beza dengan semen Portland biasa dari segi komposisi dan juga sifat dia. Okey, semen ni mengandungi banyak alumina. Alumina maksudnya melebihi 30% berbanding 10% pada semen biasa. Kalau semen biasa, alumina ni cuma 10%, tapi semen lebih alumina ni dia ada lebih 30%. Okey. Semen ni nanti dia akan membeku 2 jam selepas dibancuh, kemudian mengeras 2 jam selepas dia mula beku. Lepas 2 jam beku, kemudian dia akan keras lagi 2 jam lepas tu dia akan mula keras. Okey, kadar pengerasannya adalah lebih cepat berbanding semen Portland biasa dan juga mencapai kuatannya lebih awal iaitu dapat mencapai 75% kekuatan utamanya dalam masa 24 jam. Okey. Jadi semen lebih alumina ni dia akan lebih cepat membeku
tapi taklah macam sama dengan semen cepat beku, sebab semen cepat beku tadi dia dalam masa 5 minit dia dah beku, tapi semen ni dia akan membeku dalam masa 2 jam. Kemudian dia akan mengeras dalam masa 2 jam juga. Okey. Apa kelebihan semen alumina ni? Dalam masa 2 jam dia mengeras tu, dia dah sama dengan mencapai 75% kekuatan dia. Okay, dalam masa 2 jam tu dia dah keras 75%. Okay. So kita kena tunggu beberapa jam lagi, iaitu dalam masa 24 jam baru dia dah dapat kekuatan muktamad. So semen lebih alumina ni 2 jam dia beku, 2 jam lagi dia mengeras, kemudian dalam masa 24 jam, okay, selepas 24 jam dia akan keras dengan sepenuhnya. Okay. Dalam masa 2 jam keras tu dia akan mencapai 75%. Baik. Semen lebih alumina tadi boleh menahan panas, okay, serangan dari garam magnesium dan juga sulfat, dan juga tidak dipengaruhi oleh oksida. Okay. Oleh itu, semen lebih alumina ni biasanya digunakan di tempat-tempat yang kemungkinan terkena dengan air laut. Contohnya buat pelabuhan dan sebagainya. Okay. Kemudian, semen lebih alumina ni dia disebabkan tadi dia kata dia beku 2 jam, dia mengeras 2 jam, maksudnya dia boleh berbanyak alumina. Oleh itu, semen ni tak sesuai lah digunakan untuk pembinaan jasad ataupun struktur konkrit yang besar. Okay. So, tak boleh guna untuk tiang LRT dan sebagainya. Okay. Dan bila guna semen lebih alumina, kena buat kawalan rapi lah untuk mengawetnya. Okay. Dan seterusnya adalah semen putih. Okey, semen putih ni adalah satu kandungan bahan kimia lah. Okey, iaitu semen putih kita masukkan dalam semen Portland biasa. Okey, semen Portland biasa ni kita campurkan dengan semen putih. Okey, dihasilkan dengan menggunakan bahan mentah yang terpilih, iaitu batu kapur yang tulen dan tanah liat ataupun China clay. Okey, untuk buat semen putih kita gunakan bahan mentah dia, kapur putih yang tulen lah, kapur putih. Okey, tu bila nak buat semen putih, kena buat betul-betul lah, kena ada langkah dia kena rapi, sebab bahan untuk buat semen putih ni tak boleh kena bekas besi atau kulili, sebab dia akan mengelakkan dan sebab dia akan menjadikan color dia akan berubah. Okay. So semen putih ni gunakan untuk kerja-kerja kemasan seperti membuat kerja trazo, melepa putih, okay, ataupun nak letak celah-celah jubin. Okay. Itu ada semen putih. Kemudian ada semen berwarna. Okay, semen berwarna sama juga macam semen putih tadi. Okay, digunakan untuk kerja-kerja tertentu seperti melepa, buat jubin dan sebagainya lah. So boleh digunakan dalam berbagai dalam berbagai warna lah. Okay. Kemudian diperolehi dengan bercampur 5% hingga 10% bahan pewarna kepada semen polen biasa atau semen putih. So semen putih tadi kita campurlah dengan bahan pewarna. So kita boleh dapat jadikan dia semen berwarna. So habis tentang semen. Okay. Dan yang terakhir, okay, kita nak tengok juga macam mana nak simpan semen. So bila kita beli banyak semen, okay, macam mana nak simpan. Okay. Sebab semen ni dia mudah menyerap kelembapan dari udara. So kadang-kadang bila kita beli beg semen, kita tak kenakan dengan air, tapi dia keras juga. Okay. Sebab dia boleh menyerap kelembapan dari udara. So kalau udara tu lembap, so dia akan serap kelembapan tu. Oleh itu semen mestilah disimpan di tempat yang kalis lembap lah. So kena simpan semen tempat yang tak ada lembap. Okay. So untuk menyimpan semen, kita akan simpan dalam gudang yang tertutup rapat supaya udara tidak beredar dalamnya. So kita simpan semen dalam gudang yang tertutup rapat. Okay. Semen Portland biasa boleh tahan selama-lamanya sekiranya dia tidak serap air. So kalau dia tak serap air, dia boleh simpan semen tu selama-lamanya lah. Okay. Kemudian simpan di tempat yang kering. So semen kena simpan tempat kering. Lapikkan dengan papan setinggi 23 cm dari lantai. Okey. Tak boleh letak semen terus atas lantai. Beg semen tak boleh letak terus atas lantai, tapi dia kena letak tempat yang agak tinggi, iaitu 23 cm dari lantai. Kemudian semen juga kita tak boleh letak terus tepi dinding, okay? Sebab dia akan menyerap kelembapan yang ada dalam dinding. So daripada dinding kita mesti letak dia lebih kurang 30 cm dari dinding. So letak dia ke dalam sikit supaya tak kena dengan dinding. Okey. Beg semen, beg semen sepatutnya tak
tak boleh disusun bertindih-tindih. Okay? Sebab apabila tindih, beg semen yang di bawah sekali akan menjadi keras. Okay? Disebabkan oleh tekanan beg semen di atas. Okay? So, bila kita letak bertindih, beg yang bawah tu akan jadi keras disebabkan oleh tekanan beg semen daripada atas dia. Okay. Yang ni dikenali sebagai warehouse set. Okay. Tapi semen ni boleh digunakan lagi. Okay. Tapi dia macam beku sikit. So, apabila keluarkan semen, sebabnya apabila kita nak guna semen, so kita ambil semen yang lama sekali. Okay. Semen yang kalau kita guna semen mana yang kita masuk dulu dalam store ke dalam gudang tu, yang tu kita akan gunakan ataupun kita keluarkan dulu. Okay. Baik. Itu cara menyimpan semen. So, kena letak atas pallet ke. Okay. Dan juga dia tak boleh rapat ke dinding. Okay. Kemudian, tadi kita dah tengok pasir, kita dah tengok semen. Dan last kali kita akan tengok kapur. Okay. Kapur lah. Okay. Kapur, nak buat kapur. Okay. Bahan-bahan mentah sama ada kapur ataupun batu kapur. Dari kuari ataupun lain-lain bahan yang mengandungi kalsium karbonat. Dibakar dalam relau pada suhu panasan yang tinggi 1000 darjah Celsius selama 3 hingga 4 hari. Okey. Batu kapur yang kita ambil dekat gua batu kapur tu, okey, kita akan bakar dia dalam relau selama 3-4 hari dengan suhu dia 1000 darjah Celsius. Okey. Hasil daripada tu, bila kita dah bakar batu kapur tadi, okey, dalam kuari, okay. Hasil dia tu kita panggil dia kapur toho. Okay, kapur toho ataupun quicklime. Okay, dalam keadaan kapur toho ni tadi, dia tak sesuai lagi untuk pembinaan. Oleh itu, dia campur dengan air dan dibiarkan selama 3-4 hari. Dan tindakan ini dipanggil slaking. Okay. Kapur yang kita ambil, okay, yang kita ambil daripada kita dah bakar dalam relau tadi, yang 3 ke 4 hari tadi, dikenali sebagai kapur toho. Okey, kapur toho ni quicklime lah. Quicklime ni kita tak boleh guna lagi. Okey. Okey, kemudian kita campur dengan air selama 3-4 hari. Okey, kemudian dia akan bertindak balas dan tindak balas ni dipanggil slaking. Okey, slaking ya. Okey. Yang ni quicklime. Quicklime ni yang kapur daripada batu kapur tadi yang dah masuk dalam relau tu, dah dipanaskan dalam 1000 darjah Celsius 3-4 hari tu. Okay, yang ni dipanggil quicklime lah. Kemudian quicklime ni tadi kita akan masukkan dalam air. Okay, kapur quicklime ni kita masukkan dalam air, dibiarkan 3-4 hari. Okay, yang proses dia tadi dia akan dipanggil slaking. Okay, proses slaking ni dia akan kapur ni akan beruap lah, akan jadi panas. Okay, berasap lah. Okay, kemudian okey. Semasa proses slaking, okey, dia akan mengeluarkan bahang dan akan kembang. Okey, air bercampur secara tindak balas kimia dengan quicklime. Okey. Tadi, okey. Kapur toho tadi kita campur dengan air, dia akan jadi yang akan jadi 3-4 hari tadi akan jadi yang dipanggil kapur mati. Okey. So, kapur mati ni bolehlah digunakan untuk kerja-kerja pembinaan. Hasilnya untuk derap bata dan belepa. Okay, so untuk buat construction, kita akan gunakan kapur yang dipanggil kapur mati. Okay, tapi jadi kapur mati tadi bila kita campur dengan air, kita campur air, kita campur dengan pasir, lama-lama kapur tu akan jadi keras. Dan dengan perlahan seterusnya bertukar jadi kapur ataupun batu kapur. So, kapur yang kita campur dengan mortar dia akan jadi keras dan akan mengeraskan semen juga. Okey. Kapur. Okey, jenis-jenis kapur ada non-hydraulic lime. Non-hydraulic lime adalah hasil daripada proses slaking tadi. Okey, proses slaking tadi maksudnya batu kapur tadi kita dah campurkan dengan air. So, kita namakan non-hydraulic lime. Okey, ia boleh hancur dengan senang dalam air ataupun okey. Non-hydraulic lime sangat sesuai untuk melepa dan boleh juga digunakan dalam mortar untuk ikat bata. Okey, di mana campur non-hydraulic lime ni campur dengan semen, campur dengan pasir. So kita akan dapat dia mortar semen. Okey, kemudian yang kedua semi-hydraulic lime. Okey, semi-hydraulic lime punya kadar kehancuran yang perlahan, okey. Sesuai untuk kerja-kerja ikat bata-bata. Okey. Dia juga boleh gunakan untuk kerja melepa tapi hendaklah direndam dengan secukupnya sebelum digunakan. Dan yang ketiga,
eminent lime, hydraulic lime. Okey. Ini adalah hasil daripada kapur warna kelabu. Okey. Kadar bahan silika dan bahan ini adalah 20% hingga 30%. Okey, mempunyai kadar kehancuran sama dengan semi hidrolik. Okay, sangat sesuai untuk mengikat batu bata dan konkrit di mana kekuatan tidak diperlukan. Ia telah dibiarkan lebih dari 24 jam setelah dihancurkan dengan air kerana kandungan airnya akan hilang. So, ada 3 jenis. Okey, kegunaan kapur. Okey, kegunaan kapur dalam pembinaan. Okey, kita buat dia kapur ni kita akan guna untuk membuat mortar, okey. Sama ada mortar kapur adalah pasir campur dengan kapur ataupun mortar kompor yang kita panggil mortar kompor lah untuk menerap bata atau bekerja melepa. Okey. Okey, nisbah pancuran yang biasa dibuat adalah 1 bahagian kapur, 3 pasir. Okey, untuk mortar kapur. Kalau kita nak buat mortar kapur, 1 kapur, 3 pasir. Dan 1 bahagian kapur campur 1 simen campur 6 pasir untuk dipanggil mortar kompor ataupun mortar simen. So kalau nak buat mortar kapur, 1 bahagian kapur, 3 bahagian pasir. Kalau nak buat mortar simen, 1 kapur, 1 simen dan 6 pasir. Kegunaan kapur lapangan. Alright. Okey, tujuan kapur dalam campuran mortar tadi. Okey, pertama dia akan menyenangkan kerja-kerja melepa, okey, nerap bata kerana mortar mudah melekat dengan benda kerja. Okey, kalau kita nak buat kerja plaster, kita kena kena letak kapur sebab dia akan melekat. Okey, kalau tak ada kapur susah. Okey, kalau kita guna simen dengan pasir je dia susah nak melekat. Okey. Kemudian bila kita gunakan kapur, okey, mortar tadi akan cepat kering. Okay, cepat kering. So, kalau kita gunakan simen dengan pasir, kita buat plaster, dia lambat kering. Tapi bila kita campurkan kapur, dia akan cepat kering lah. Okay. Pada kerja-kerja yang kurang memerlukan kecantikan, hanya memadai dengan lepa saja, tidak perlu dicat kerana ia akan beri muka yang putih. Okey. Kalau kita gunakan kapur banyak, okey, untuk kerja-kerja yang kita nak plaster je, so kita gunakan kapur supaya dapat permukaan yang putih. Okay. So itu guna kapur lah. Pertama untuk senangkan kerja, kedua cepatkan mortar kering, ketiga untuk memberi permukaan yang putih lah. Okay. Untuk kerja-kerja lepa. Baik. Okay. Itu saja sesi perkongsian pembelajaran kita pada kali ini. Okey, diharapkan dengan penerangan ini dapat membantu pelajar memahami tentang pasir, simen dan juga kapur. Baik, kita akan insya-Allah kita akan berjumpa pada lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.